Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah sunnah Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Itulah makanan dia. Dia selari ikut apa yang Allah nak, bukan apa yang manusia nak. Ikut yang Allah nak. Itulah dia ruh. Ada yang manusia nak, ada yang Allah nak. Tapi ruh ini makanan dia apa yang Allah nak. Itu dia punya makanan. Secara conclusionnya, secara umumnya, makanan roh ikut aturan Allah Ta'ala. Yang disuruh dibuat, yang dilarang tinggalkan. Itulah makanan roh. Itulah yang dikatakan dengan takwa. Sifat takwa inilah dia punya makanan. Siapa yang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sifat takwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang muttaqin ini orang yang percaya dengan yang gaib, beriman dengan yang gaib, mendirikan solat. Dah percaya kepada yang gaib, solat. Solatnya apa? Penyerahan ruh. Penyerahan diri lah orang cakap. Penyerahan ruh. Ini. Itulah sebenar-benarnya solat. Penyerahan. Penyerahan apa? Ruh. Itu secara kasar dia lah. Tapi pecahannya lagi, penyerahan jiwa. Di sebalik jiwa ada jiwa, ada diri, ada roh. Itu dia punya di dalamnya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak serah? Dah roh saja yang boleh menyerahkan apa yang dia ada. Badan tak boleh serah. Sebab badan ini kosong, tidak ada apa benda. Tidak ada apa benda. Percaya dengan yang gaib, mendirikan solat dan bersihkan harta dengan berinfak. Ada orang yang rajin ibadah, bagus. Tapi malas berinfak, ini kurang bagus. Sebab tiga-tiga serangkai ini mesti ada. Mendirikan, percaya dengan yang gaib, Allah, malaikat, hari kiamat, syurga, neraka, pahala, dosa. Ini kena percaya. Ya? Lepas dah percaya, mendirikan solat. Ini menunjukkan ubudiyah, penyerahan diri. Apa pula hikmah daripada bersedekah ataupun berinfak? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada harta yang telah diberikan, dia infakkan. Apa dia punya hikmah? Mesti ada hikmahnya. Apa kaitan dengan roh? Apa kaitan dengan roh? Roh ini sebenarnya dia tidak perlu yang mewah-mewah. Dia tidak perlu dengan benda-benda harta benda ni. Dia nak apa? Dia nak Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kita kumpulkan harta, cari sana, cari sini, ambil sana, ambil sini. Hakikatnya untuk apa sebenarnya? Cuba dikaji. Hakikatnya untuk apa? Untuk memegangnya ataupun untuk menunggangnya? Menunggang dia ke ataupun memegang dia? Apa hakikatnya? Kita nak kaji hakikat, bukan secara zahir dia. Zahir dia memanglah berharta bagus. Tapi hakikatnya, kita mencari 24 jam. Contohnya ada yang kerja 24 jam, ada yang kerja 12 jam, ada yang kerja 6 jam, ada yang kerja 1 jam saja satu hari. Cukuplah tu katanya 1 jam. Tak payah lebih-lebih. Dia kerja untuk mencari ataupun
mengambil ataupun menjemput rezeki. Apa hakikatnya? Apa hakikatnya sebenarnya? Tak tahu hakikatnya. Banyak-banyak dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berinfak, bersedekah, menderma. Memang banyak sekali ayat tu, tak boleh dinafikan. Aku dah penat-penat, Allah suruh berinfak, Allah suruh derma, Allah suruh bagi pada orang lain. Hakikatnya apa? Hakikat infak, hakikat solat tadi penyerahan, serah. Itu hakikat solat. Hakikat infak, bukan. Infak, sedekah, derma, apa lagi? Hadiah. Itu semua bahasa sahaja, bahasa istilah sahaja. Cuma sekarang kita nak hikmah ataupun hakikat daripada infak, harta yang kita sedekahkan tu. Apa efeknya kepada roh, apa efeknya kepada badan, dan apa efeknya kepada hari kemudian? Pensucian. Hakikat dari infak ataupun menderma mensucikan. Mensucikan. Kalau solat tadi penyerahan, serah. Apa yang patut kita serah? Segala-galanya, hingga tidak ada lagi satu pun yang kita ada. Segala-galanya. Hakikat infak, sedekah, hibah, apa lagi, derma, wakaf, itu adalah mensucikan. Apa yang disucikan? Roh. Suci daripada yang mana kamu ni harta bukan, apa namanya, hakikat harta ni bukan kamu bawa balik. Hakikat harta ini bukan kamu nak kumpulkan. Hakikat harta ini bukan kamu yang punya. Ini Allah yang punya. Kamu apa dengan harta ini? Tujuan mensucikan. Ada harta, kalau tak mensucikan roh kamu, itu bukan harta kamu. Makna kamu dah salah alamat mempunyai harta. Ada harta tidak memberikan kesucian kepada diri, jasad dan diri dan jasad kamu, kamu tidak mempunyai harta hakikat. Itu hakikat menderma. Jadi harta akan ditinggalkan. Ambil sekedar perlu sahaja. Ambil sekedar perlu sahaja. Itu yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW. Sebab bila dah melampaui batas, bila dah melampau-lampau, ini akan timbul rasa riya, akan timbul rasa sayang, akan timbul rasa memiliki, akan timbul rasa sombong, dan akan timbul rasa tamak. Ini hakikat harta mensucikan. Kalau seandainya dengan hartanya tidak mensucikan roh dan jiwanya dan raganya, dia sebenarnya dia tidak mempunyai harta. Kalau tidak mempunyai harta, apa dia punya? Maknanya jiwanya tidak suci. Ada harta tapi tak nak menderma, jiwanya tidak suci. Ada harta kedekut, Masya Allah, jiwanya tidak suci. Ini bahaya harta. Sebab itu baginda Nabi SAW, dia minta miskin. Miskin ni apa sebab? Sebab dia, apa sebab? Tidak ada soalan satu. Yang kedua, roh memang tidak memerlukan harta. Miskin di sini maksudnya apa? Bukan miskin daripada segi harta, bukan miskin daripada segi jawatan. Miskin di sini maksudnya apa? Jadikan aku ni, jiwa aku ini bersih daripada